Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallah. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalam Allah. Terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya Allah, di pagi Jumaat yang mulia ini ya Allah, kami beruntung ya Allah atas kurniaan hidup, kurniaan daripada rahmat-Mu ya Allah, untuk mentajalikan hak-hak-Mu ya Allah. Dan sesungguhnya sekiranya kami ini tidak diberi hidup, tetap juga Engkau maha hidup ya Allah, dan Engkau berada di dalam kesempurnaan. Semua sekalian yang Engkau ciptakan tidak Engkau ciptakan, Engkau tetap ya Allah di dalam keadaan kemahasempurnaan. Ya Allah, jadikan untuk kami apa yang Engkau ciptakan kami, Engkau tajalikan kami ini semata-mata untuk tidak lain mengesakan dirimu seperti mana Engkau mengesakan dirimu sendiri ya Allah. Ya Allah, seluruh kerajaan dan seluruh yang di langit dan di bumi tunduk di bawah kerajaan-Mu. Seluruh kekuasaan yang di langit dan di bumi semuanya tunduk di bawah kekuasaan-Mu ya Allah. Jadikanlah ya Allah semua kekuasaan yang ada di sekian alam ni tunduk di bawah kekuasaan-Mu ya Allah. Ya Allah, aturkanlah diri kami ya Allah dengan kekuasaan-Mu ya Allah yang maha sempurna. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, iman Islam, ihsan, tauhid, makrifat dan berbagai-bagai nikmat yang tidak mampu kami nak menghitung nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang benar-benar mengesakan-Mu seperti mana Engkau mengesakan diri-Mu ya Allah. Dan jangan Kau ubah lagi ya Allah kedudukan diri kami setelah Engkau memperkenalkan diri-Mu kepada kami, dan jangan biarkan lagi kami kembali kepada ke arah keakuan diri kami ya Allah. Warzuqnil fana anni ya Allah, kurniakan fana, lebur, rezeki lebur, iaitu dengan tangan kekuasaan-Mu ya Allah, hingga kan kami sentiasa merasakan hanya keesaan-Mu ya Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi Jumaat yang mulia ini kita dapat berkumpul bersama-sama, diperjalankan oleh Allah, disempurnakan oleh Allah. Ya, berada keadaan sekarang ini melihat niat kita masing-masing adalah niat yang benar-benar niat yang datang daripada Allah, yang mana niat itu adalah tanpa huruf dan tanpa perkataan. Dan banyak di antara kita ini yang tidak mengetahui niat. Yang mereka ketahui adalah lafaz niat. Lafaz niat itu belumlah sempurna kalau kita tidak mengetahui apa yang Allah memberitahukan kepada kita ni, niat ni. Niat ini adalah tanpa huruf, tanpa perkataan.
dia berbentuk rahsia ataupun satu alam ahadah, iaitu alam ketunggalan. Sekiranya kita tidak mempelajarinya kepada orang-orang yang ahli laduni, kepada orang-orang ahli makrifat, mursyid-mursyid yang arif billah, kita mempelajarinya tidak terdapat. Buat kata Imam Al-Ghazali, ilmu syir ini, ilmu makrifat ini, ilmu niat ini, ianya hanya boleh didapati oleh mursyid-mursyid, iaitu orang-orang makrifatullah, orang-orang yang mana dia arifin billah. Orang-orang ini yang harus kita cari untuk menuntut ilmu wajib, iaitu ma'rifatullah. Jangan ingat ilmu ni tak wajib, ilmu ni wajib pasal niat dia. Niat aja. Niat banyak orang kita dah tak faham dah apa tu niat. Ya. Sampai disebut-sebut, Imam Ghazali kata niat tu disebut-sebut dah jadi macam orang gila dah. Disebut-sebut niat tu. Tu lafaz niat. Niat tu mana boleh sebut-sebut. Niat tu dia berasa. Dia tanpa huruf, tanpa perkataan, tanpa huruf, tanpa titik. Dia tak ada huruf-huruf. Dia tak boleh lafaz dengan suara. Tu jadi pelik pula bila kita cakap ni. Padahal ini hari-hari sebenarnya berlaku dalam diri kita. Niat tu tadi dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, suci. Maka apabila kita tak mempelajarinya kepada mursyid yang arif billah, selepas Rasulullah SAW, Rasulullah memberitahu pada sahabat, cari setiap zaman tu ada pembimbing rohani, mursyid-mursyid, pembimbing rohani untuk kita kenal Allah. Jangan sampai kita menyembah Allah tanpa kita tak kenal Allah. Jahil. Kita pergi cari ilmu ma'rifatullah, cari pada orang syariat, ulama syariat. Sampai kiamat pun tak selesai. Jadi cari guru yang bertaraf makrifat. Bukanlah belajar makrifat tinggalkan syariat. Dah terlalu banyak, buat kata Syekh Abdul Qadir Jalani, dah terlalu banyak ilmu syariat yang kau pikul sampai tak seimbang dengan hakikat, makan diri kau kembali. Syariat tu akan merosakkan diri kau kembali. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Maka seimbangkan dengan hakikat supaya kita tahu ma'rifatnya. Jalan untuk syariat adalah tarikat. Menuju menuntut jari guru mursyid. Sampai bila nak dibiarkan belagak-belagak dengan ilmu syariat? Bukan saya cakap ilmu syariat tu tak betul. Sampai bila? Diperbodohkan diri sendiri. Dalam keadaan solat kita solat yang tak kenal Allah kita solat. Apa taraf dia tu biarkan dia? Kau jadi ulama, engkau patut menerangkan. Bukan syariat aja, terangkan hakikat, tarikat, hakikat, makrifatnya. Dia biarkan umat dalam keadaan tak makrifat kepada Allah. Dalam keadaan bersolat masih lagi mengaku ada keakuan diri. Yang mengangkat takbir rasa engkau tidak mi'raj. Sedangkan Rasulullah SAW ikuti macam mana aku solat. Jadi Rasulullah solat angkat takbiratul ihram bagaimana Allahu Akbar tu macam mana maqam dia. Dah tak ada keakuan diri. Disuruh ikut Rasulullah SAW bagaimana solat. Bukan syariatnya aja. Kiblatnya pun Rasulullah, kiblatnya ada berapa Rasulullah kata? Ada 4 kiblat. Sampai kita kena tahu last kali kiblat makrifat. Iaitu roh kita sentiasa merasakan Allah. Itulah kiblat kita, tak ada diri kita. Itulah kiblat kepada Allah. Kiblat tubuh tu Ka'batullah. Tu tubuh, hati Baitul Ma'mur, nyawa arasy Allah. Last kali makrifat nak sempurna, mana pun kita hadap tak ada dah Allah le, ke mana-mana pun kita hadap. Berangan-angan ke mana pun Allah tak ada dah lagi lain. Itu kiblat yang sebenar-benar. Tapi masih lagi nak mengaku lagi. Aku usalli aku lagi, tapi tak ditukarkan. Aku tu tak ada. Yang ada akuan tu adalah akuan Allah, bukan engkau. Ni bila tak mengaji ni payahlah. Susah nak cakap berapa puluh tahun. Duk solat, duk usolli. Tapi tak faham usolli tu apa. Niat dia kata. Usolli tu niat pula. Usolli tu lafaz niat. Niat tu berbeza jauh betul. Dia tu betul-betul datang syok. Tahu tak syok?
Bila orang azan dia nak zuhur tu dah syok dah. Tu niat tu dia tanpa huruf, tanpa perkataan, rasa. Sebelum nak makan durian tu rasa durian sampai syok. Tu. Bila selesai buat apa semua, baru lepas selesai semua segala niat. Tu kita kena tahu. Bila sempurnanya niat tu tadi. Setelah lafaz niat tu tadi, tu sebutan kita belajar. Budak kecil dulu, tadika memanglah. Takkan nak pakai tu ya sipir tu. Sudahlah, ubahlah maknanya. Kita tahu dah niat tu rasa yang datang daripada Allah. Mana ada perkataan, mana ada huruf, rasa, sir, esa. Rasa tu datang daripada esa. Benda tu selalu Allah kirimkan. Anzala ala abdil kitabah walam yaj'al lahu iwaja. Tak ada bengkok pun niat tu. Tapi bila kita tak mengaji kenal diri, kenal Allah, tak pergi menuntut pada mursyid yang ma'rifatullah, kita belum belajar ya syariat, dia tak habis-habis. Bilalah kita nak betul-betul dengan Allah? Syariat ni, ya Allah, menunjuk-nunjuk je luaran. Bukan saya kata betul, ikut. Tapi itu belum sempurna. Dan kita bukan makna belajar makrifat, kita tinggalkan syariat. Keempat-empat ni seiringan, Rasulullah kata. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Baru kita tahu. Kita betul-betul bukan menyembah Allah kerana keturunan kita menyembah Allah. Datuk nenek aku sembah Allah, aku sembahlah Allah Ta'ala. Solatlah. Sebut nama Allah, aku sebutlah nama Allah. Ada rasa? Entah. La haula wala quwwata. Dibiarkan 10 tahun, 20 tahun hidup kita tanpa kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana kita ni? Siapa yang lagi kita nak harapkan, nak beritahu kepada kita ni? Rasulullah SAW menangis melihat umat kita ni yang jahil tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam beribadah. Beribadah solat terutamanya terhumbang ambing berpuluh tahun. Masih lagi dalam keadaan suka. Masih lagi dalam keadaan pahala aku banyak. Masih menganggap gitu. Masih rasa aku ni terselamat. Aku ikut arahan Allah Ta'ala. Solat 5 waktu. Ya betul, tapi masalahnya kau punya solat itu adalah solat orang syariat. Solat orang syariat masih lagi tergantung, tak diterima oleh Allah. Sebab Allah sendiri bagi tahu golongan orang yang lalai itu fawailun lil musallin. Salatihim mereka yang solat hatinya lalai. Lalai itu apa? Mengaku ada keakuan diri dalam solat tu lalai. Na'udzubillah ya Allah. Apa dia biarkan menuntutlah cari guru mursyid. Jangan belagak-belagak rasa macam dah sempurna dah. Usah dok ikut ulama-ulama suk ni. Dia ajar syariat je. Pergi, mengolak langkah lah, pergilah. Rasulullah SAW suruh. Kita nak dengar cakap siapa? Allah sendiri suruh, kenal aku dulu. Ibadah dulu, itulah jadi dia nanti. Bila ibadah dah banyak, dah rasa cukup, dah tak payah nak mencari ilmu kenal diri. Padahal bukan kita cukup, kita malahan kita beribadah makin rasa riak, masih takbur, masih sombong, masih berbangga diri dalam solat lalai. Kita mengaku kita lakukan ibadah. Itu semua kesyirikan tu. Perkara yang Allah Ta'ala benci kau mengaku tu. Macam iblis juga sombong. Mengaku aku banyak ibadah. Adam apa ada? Tu kan sombong tu. Lagi banyak ibadah. Lagi ada sombong. Lagi riak. Lagi banyak. Benda tu berlegak kat dalam. Nak disembunyikan buat apa? Jadi perlu buang keakuan diri. Jumpa guru mursyid. Selagi tak buangkan diri, kebencian, kesombongan tu, sifat-sifat keakuan diri tu punca jadi sifat mazumah yang lain. Selagi tak jumpa guru mursyid, bagaimana solat kita nak jadi indah? Solat ni manis, nikmat, sedap. Bertukar jadi celaka, bertukar menjadi merana, bertukar menjadi dalam kerugian kita solat. Dia tak dapat apa-apa dalam solat kita. Malahan dapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tak suka. Engkau di dalam sembah pada Allah, engkau lalai, engkau ada keakuan diri. Yang takbir atau ihram itu apa? Membesarkan Allah. Bagaimana cara membesarkan Allah di dalam kita mengangkat takbir atau ihram? Ada 4 huruf dan 4 huruf yang lain. Alif, lam, ha.
Alif, kaf, ba, ra, akbar. Ada 4 di tengah-tengah tu. Barzah ada pemisah hu tadi. Untuk kita fana di situ. Supaya yang ada sifatullah dan juga zat Allah menyembah diri dia sendiri. Ni saya kupas ni saya dah tak boleh nak simpan-simpan. Sebab melihatkan masalah masyarakat kita, umat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW menangis melihatkan kejahilan umat Nabi Muhammad SAW, umatnya yang tak kenal Allah. Padahal pertama-pertama Rasulullah tu 13 tahun disuruh oleh Allah SWT mengajarkan mengenal Allah. Tauhid. Sampai ke kita tak selesai lagi. Masih ada keakuan diri. Maka itu tak selesai. Siapa yang dah selesai mempelajari, menuntut kepada guru mursyid, mendapatkan bahagian dia, inilah anugerah Allah yang paling besar. Untungnya jadi orang Islam. Untung bukan rugi. Ini kita jadi orang Islam macam-macam yang kita minta lagi. Tak cukup. Padahal kalau kita dah kenal diri, kenal Allah, kita jadi umat Islam yang paling beruntung. Sebab kita kenal Allah. Kerana Islam, Muslim itu menyerah diri kepada Allah. Kita tak ada daya upaya. Kita betul-betul hidup kita ni Allah yang susun. Bukan parti ni, parti tu. Ni kita dah tertipu banyak. Tu tadi. Bukan saya cakap parti tu tak betul. Tapi ikuti ini dulu. Fatwa kita adalah pada Allah dan Rasul. Bukan fatwa kita pada parti. Itu tadi. Itu pasal kita mengaji benda ni. Kalau tak mengaji ni menyalahi nanti. Saya yang disalahkan balik nanti. Bukan. Saya ni nanti dia katakan nanti sesat. Tak apalah. Saya pun nak cari 1000 orang ulama yang betul-betul ulama. Kata saya sesat, baru saya bangga dengan ilmu saya. Tapi belum lagi cukup. Tak banyak lagi. Saya nak cari banyak lagi kata saya sesat. Terutama ulama. Tu tadi ya. Banyak-banyak saya tak dengar lagi ulama. Banyak-banyak kata saya sesat. Saya suka. Sebab Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, barang siapa yang orang mengatakan, ulama mengatakan dia 1000 kali dia sesat, itu betul orang yang betul-betul di jalan Allah. Jadi saya tak percaya dengan semua orang. Saya hanya percaya Allah dan Rasul. Jadi hidup saya dah diajar oleh Allah begitu. Itu tadi. Mak bapak saya, keluarga saya, apa semua pun saya tak percayalah. Saya tak percaya. Bukan saya tak percaya, saya benci. Jangan salah faham lah. Tak percaya sebab dia ajar Allah Ta'ala gitu. Saya tak percaya mak bapak saya. Bukanlah saya benci, saya sayang. Tapi saya tak percaya semua orang. Mak bapak saya, semua orang saya tak percaya. Yang saya percaya Allah dan Rasul saja. Dan orang-orang yang bersama tu pun saya tengok juga. Kalau mendatangkan saya terhijab dengan Allah dan Rasul, saya tak mau percaya. Saya percaya, saya tak mau berhijab dengan Allah SWT, terhijab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahami betul-betul. Bukan kita benci pada makhluk, tetapi kita jangan tertipu dengan makhluk. Makhluk tu adalah makhluk kejadian. Kejadian yang Allah jadikan untuk menyatakan Allah. Jadi tak ada pun kejadian tu, tetap juga kita hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu bertegas di situ. Asidah walal kufar. Kalau kita tak tegas itu, kita tak boleh bersama dengan Rasulullah SAW, apatah lagi dengan Allah. Kalau nak bersama dengan Allah, bersama dengan Rasulullah SAW, Allah bagi tahu asidau alal kufar. Bersamalah engkau Allah dan Rasul. Jadi kita ni nak selalu dengan Allah dan Rasul kan. Ilmu kita dah dimomok-momokkan syariat ni, Allah tu tak nampak kita. Lagi kita belajar, lagi tak nampak Allah Ta'ala. Pelik ni manusia zaman sekarang ni. Rasulullah sedangkan ajar dengan nyata dan jelas melihat Allah SWT. Dia mengajar pada sahabat nampak Allah dan Rasul. Betul-betul nyata dan jelas. Dalam diri batinnya tak ada lagi dah yang adanya Allah. Kita yang semua yang tak ada. Sampai kat kita dah jadi huru hara dah. Allah pula tak nampak pula. Pelik pula. Tu sebablah kita sekarang ni umat Islam makin teruk. Jangan salahkan Yahudi, jangan salahkan Dajjal, jangan salahkan Iblis. Jangan salahkan kita tak khusyuk solat tu. Jangan salah siapa-siapa. Salahkan diri sendiri yang tak mahu mengenal ilmu mengenal Allah tu terlebih dahulu. Dipelajari, dituntut betul-betul. Habis wang ringgit, tak apa. Yang penting dapat Allah Ta'ala. Ini yang lain yang dikejar dulu. Selain daripada Allah tu makhluk, syirik kita.
kita mengejar yang lain selain daripada Allah. Habiskan duit wang ringgit kita, hidup kita semata-mata bukan nakkan Allah, tapi dapatkan selain daripada Allah tu. Syirik kita hidup kita. Sepanjang hidup kita penuh dengan kesyirikan, kita boleh biarkan diri kita. Macam mana kita umat kita, Nabi Muhammad SAW nak dapat doa yang makbul. Sedangkan guru-guru banyaknya syariat-syariat je. Dipaksanya belajar syariat banyak-banyak sampai ke mampus. Sampai ke mati belajar syariatnya. Tak disuruh belajar ma'rifatullah. Padahal Nabi suruh keempat-empat tu seiringan syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Saya bukan makna saya berani nak cakap, tapi saya melampau sangat dah. Diperbodohkan umat-umat Muhammad ni tadi. Ya? Itu tadi. Kembalilah, tak kira lah berapa pangkat tinggi pun. Kau agung, kau raja, kau ulama besar, apa, kau kembali balik kepada Allah SWT. Kenal betul-betul Allah sampai dapat betul-betul diiktirafkan, dapat geliga mutiara iaitu Allah SWT dalam diri kau. Dan mana kau bergerak, duduk, baring, siang, malam, kau sentiasa dengan Allah, tak ada yang lain. Nak sampai jadi hati kita sentiasa di situ. Baru kita dikatakan tadi ma'rifatullah. Ma'rifatullah bukan kejap makrifat, kejap tak. Ma'rifatullah tu ilmunya sentiasa siang, malam, pagi, petang, berdiri, duduk, baring, apa keadaan, duduk, mimpi dalam alam apa pun dia pergi, tetap dia mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya. Tanpa ada tersinggung, tanpa ada rasa bangga diri, tak ada apa. Betul-betul mengesakan Allah SWT, tak ada paksaan. Merasa manis, indah mengesakan Allah. Bergembira dapat mengesakan Allah. Zuk, sedap mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa keadaan pun bahagia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak ke? Kita dah tertipu sikit dengan dunia ni yang seperti butir pasir yang Allah Taala ciptakan bumi ni. Dan tertipu dengan kedudukan dunia, dengan harta benda dunia, dengan anak pinak, semua dah tertipu. Kita buta dah disebabkan tu. Padahal ini semua sebutir pasir nikmat yang Allah bagi. Allah tu yang betul-betul kita dah terlupa, tersilap. Bilanya kita nak patah balik, nak tunggu apa? Kiamat. Kiamat kecil, mati, sakaratul maut sampai, baru kita nak betul-betul dengan Allah. Hijrah betul-betul. Tinggalkan, kalau boleh tinggalkan kita. Menumpukan ni dulu sampai dapat, baru boleh kita datang balik ke Mekah. Seperti mana Rasulullah keluar dulu daripada Mekah, tanah tumpah darah Rasulullah. Keluar, pergi hijrah dulu. Dah kukuh, mantap. Datang balik baru boleh takluk. Ajakkan manusia ke arah mengesakan Allah. Tak ada lain yang lebih seronok lagi. Tak ada lain yang lebih zuk, lebih indah. Inilah pakaian-pakaian para rasul, pakaian para nabi, pakaian para aulia, nabi apa ni? Wali-wali Allah, orang arif bin bila mursyid-mursyid. Mereka tidak mahu yang lain untuk diberikan kepada kita. Mereka hendakkan nyata jelas apa yang dirasakan Allah nak diberi kepada kita. Nyata jelas juga Allah, baru mereka lega. Baru rasa mereka tu telah menyampaikan risalah yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung. Dah disampaikan. Allah. Aku tak tahu ya Allah. Apa yang kau terus sampai ke aku sampai. Tak ada daya upaya ya Allah. Ya Rasul. Mata-mata kerana kasih sayang. Untuk menyampaikan. Tak ada lain niat. Kesian kepada manusia. Yang tidak masih lagi jahil tentang Allah SWT. Ya Allah, Engkau yang memberikan hidayah ya. Aku tak ada daya upaya ya Allah. Engkau ya Allah. Berikan ya Allah. Dari sisimu ya Allah. Aku lemah ya Allah. Kami lemah ya Allah. Tak ada upaya ya Allah. Tolong kasihanilah kami semua ya Allah. Syukuri rahmatmu ya Allah. Supaya mereka tidak jahil lagi ya Allah. Mereka benar-benar kenalmu dari sisimu ya Allah. Aku tidak ada daya upaya ya Allah. Kasihani ya Allah. Ya, saya cukup sampai situ dulu insya-Allah. Berikan pencerahan kepada daripada Syekh Ustaz Ahmad Auza'i Al-Masri, Pak Lang dan juga Syekh Latif insya-Allah. Innaka antal ali
الحاكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Selamat datang kakak saya, kakak sepupu saya. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Sidang hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, anak-anak santri, pakcik, makcik, kakak, abang yang dikasihi sekalian. Para arifin billah ini, apabila mereka ini melontarkan nasihat, suruh carilah guru mursyid, suruh carilah guru mursyid, suruh carilah guru mursyid, suka diingatkan kepada para netizen di luar sana. Yang hadir kat sini dah memang faham dah. Cuma saya bimbang yang melihat video ini, yang beribu-ribu lihat video ni. Saya suka nak memperingatkan. Ustaz Aziz dan juga para arif billah, bila bercakap begitu, bukan dia suruh mengaji kepada diri dia. Bukan dia nak bermaksud ramai-ramai bai'ah dia. Macam Ustaz Aziz ni tak ada bai'ah pun. Tak ada bai'ah, dia bukan tarikat. Dia bukan tarikat. Dia kata dia bukan tok syekh, dia bukan ustaz pun. Dia bukan tok wali, dia bukan siapa-siapa. Dia bukan siapa-siapa. Habis siapa? Dia kata dia tak ada. Dia dah berjaya sampai ke makam tu. Kita ni nak merasai apa yang dikatakan tak ada. Sepanjang saya pergi mengembara, mencari ilmu, ada guru mursyid yang kata saya ni seumpama ana kadzubab. Dia kata zubab ni maksud dia lalat yang menghurungi sampah tu, zubab. Kadang-kadang dia kata ana kadzibalah, dia kata. Guru ni ramai nak murid dia. Dia kata bila dia kata saya seperti sampah sarap. Jadi anak murid dia pun meraung lah. Allah, dia kata. Allah. Kalau guru kami ni seperti lalat yang berterbangan, seperti sampah. Kami ni apa lagi anak murid, dia kata. Tu yang anak-anak dia bertempik tu. Tetapi apa yang menariknya, pengajian bersama Ustaz Aziz ni, dia kata diri dia tak ada. Yang di mana saya rasa itu lebih tepat berbanding kata para masyayikh yang berkata diri dia seperti lalat. Dia bukan lalat. Dia satu orang waliullah, dia bukan lalat. Tapi dia nak datangkan rasa humble. Dia nak datangkan rasa rendah diri. Dia nak datangkan rasa nafi isbat dia. Yang agung ialah Allah. Dia lebih hina daripada lalat, dia kata. Dia lebih hina daripada sampah. Sebab lalat dengan sampah ni tak pernah melakukan syirik. Tapi dia sendiri tu kadang-kadang ada keakuan. Dan keakuan tu adalah syirik khafi. Apabila berkata tentang syirik, yang disebut dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru duna zalika man yasha. Ayat ini bermaksud Allah Ta'ala takkan ampunkan syirik, tetapi Allah ampunkan semua dosa-dosa lain. Malangnya sidang hadirin hadirat, para netizen sekalian, keakuan diri itu adalah syirik khafi. Guru saya, Tuan Haji Yusuf, Allah yarham, berkata, bila saya tanya kat dia, saya panggil dia pakcik je. Pakcik, syirik khafi ni dengan syirik jali ni, dua-dua tak boleh masuk syurga ke? Lepas tu dia jawab balik, engkau hafal Quran kan?
Ada tak dia kata syirik, kalau syirik khafi tu boleh masuk syurga? Tak ada pakcik, saya kata. Kalau tak ada, dia kata syirik je kan. Jadi syirik jali ke, syirik khafi ke, sama je lah, tak boleh cium bau syurga. Allah. Terpana diri saya. Maknanya keakuan diri tu, natijah dia, hukum dia, syariat dia ialah tak cium bau syurga. Sebab itulah para arif billah ni mentekankan sungguh-sungguh tentang membuang keakuan diri ni, supaya datang ikhlas. Supaya datang ikhlas. Bila ikhlas itu diisbatkan sungguh-sungguh, dapat satu anugerah al-mukhlasin. Al-mukhlasin ni maksud dia dah dapat dah. Dia dah bergerak dalam kenderaan ikhlas. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliku bi kamalih. Sedang hadirin muslim muslimat, adik kakak, anak-anak, para santri sekalian dirahmati Allah. Diriwayatkan dalam satu kisah, terdapat seorang sahabat yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni ketika mana hayat Nabi SAW, berusaha, berjuang, bersungguh-sungguh untuk melihat wajah Allah, wajah Rasulullah. Akan tetapi tak ada rezeki. Jadi dia diiktibarkan oleh para ulama sebagai tabi'in kerana tidak berjaya melihat wajah Rasulullah ketika mana hayatnya. Walaupun dia hidup pada zaman sekali dengan baginda Rasulullah SAW. Walau bagaimanapun, walaupun dia tidak pernah melihat wajah Nabi, Nabi SAW telah berwasiat suatu wasiat yang istimewa khusus kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ketika wahyu itu turun menerangkan tentang Sayyidina Uwais Al-Qarni, Rasulullah berkata kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nanti kalau kau jumpa Uwais Al-Qarni, aku nak wasiatkan kau satu benda. Kau minta doa dia. Doa dia superb. Doa dia yang paling makbul atas keseluruhan makhluk yang ada atas muka bumi. Lalu berlalulah masa, Rasulullah pun wafat. Satu kafilah datang ketika mana musim haji. Jadi Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ni teringat wasiat Rasulullah. Jadi mereka dua ni berjuang bersungguh-sungguh cari, sedangkan mereka ni adalah khalifah ni. Sampai kafilah daripada Yaman ni heran. Wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, dia ni Uwais Al-Qarni orang biasa saja. Pasal apa hampir cari dengan bersungguh-sungguh, berpeluh, pecah peluh ni. Orang Perlis kata pecah peluh. Jadi oleh kerana bersungguhnya Sayyidina Umar, Sayyidina Ali nak juga jumpa Uwais Al-Qarni, walaupun dah remehkan oleh orang. Dia hanya pengembala kambing. Pasal apa nak jumpa sangat? Dia hanya dia orang miskin. Pasal apa nak jumpa sangat dengan dia? Rupa-rupanya, tuan-tuan yang berhati Allah, apabila jumpa Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, minta doa dan Allah kabulkan doa tu. Sebagaimana profesi Rasulullah SAW cakap. Apakah istifadah yang kita boleh ambil daripada cerita ini? Satu saja yang saya nak cakap. Bukan nak memanjang-manjangkan kuliah duha pada pagi yang barakah ini. Satu saja. Satu sudahlah. Sebenarnya banyak kesimpulan. Tapi satu benda yang penting yang sesuai pada zaman ini. Walaupun anda sudah menjadi tok guru besar mana pun, tok wali besar mana pun, boleh lawan ke sebesarnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, tetap daripada hadis ni suruh cari guru, mursyid, minta nasihat, minta doa, bersalaman. Kerana pertama sekali kerana barakah. Yang kedua, nak selamatkan diri kita daripada tergelincir daripada jalan lurus, menafikan keakuan diri ni, tertakut terjatuh
ke suatu lembah yang sangat bahaya yang bernama kesombongan. Kesombongan ni, na'udzubillah min dalik, selalu menimpa kepada orang yang hebat-hebat. Orang yang ilmunya tinggi, orang yang dipanggil dengan status-status istimewa dalam masyarakat, orang yang berharta, orang yang VIP, istimewa dalam masyarakat. Bagaimanakah cara untuk kita nak buang kesombongan ni? Nak membuang keakuan, membuang keananiah? Jawapan dia ialah dengan jalan meniru sunnah Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, berjuang, berusaha, pecah peluh cari Uwais Al-Qarni. Jikalau Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, malah Nabi Musa mengembara, tahap Nabi dah, tetap lagi mengembara mencari guru. Ini kan pula kita orang biasa yang bukan khalifah, bukan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Ali, bukan Nabi Musa yang mencari Nabi Khidir. Lagi-lagilah seruan cari guru arif billah ni sangat tepat dan sangat relevan. Dan guru-guru ini mengajarkan satu perkara saja yang paling penting, iaitu ilmu ma'rifatullah, cakap tentang Allah. Dan bukanlah para guru arif billah ini suruh menyeru kepada diri dia, tidak. Cari mana-mana yang ditajallikan oleh Allah, tak apa. Janji, niat kita jalan terus, tak henti-henti. Selagi nyawa di kandung badan, carilah guru mursyid. Jalan carilah arif billah. Dengar Habib Mustafa nak datang pergi ke Matin, kita datang. Dengar tausiah daripada dia. Sebab dia tu ada guru-guru dia, guru mursyid dia. Dia dah berjumpa dengan guru arif billah mungkin 100 orang. Bila dia bercerita, kita sama macam dengar guru-guru mengaji dengan 100 orang awliya. Ustaz Aziz sendiri, berapa ribu guru dia telah bertemu. Bila kita dengar talk dia, sama macam kita dengar beribu-ribu guru yang telah dia pernah pelajari. Macam tu. Sebab itu Rasulullah SAW suruh kejar majlis-majlis, kerana dia merupakan taman-taman syurga. Raudhatun min riyadil jannah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf kalau ada keakuan diri, terlepas cakap, mengguris hati. Ampun maaf saya pinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah. Lebih dahulu diucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnia rahmat, hidayah, taufik, petunjuk dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah saya dan kita semua diaturkan dan disusun oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala ini, di mana kita sama-sama nak mendengar peringatan daripada Al-Fadhil Ustaz kita, Ustaz Aziz kita, sama-sama bermuzakarah, berkongsi supaya kita dapat buangkan keakuan diri kita yang kita nak usahakan sangat-sangat ni, supaya kita leburkan keakuan diri kita, kita tiadakan diri kita, dan yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kita nak nafikan, kita ni tak ada apa. Macam juga Al-Fadhil Ustaz Ahmad Uzani katakan tadi ni, tak ada diri kita. Cuma Allah SWT tajalikan supaya nampak ada tanda-tanda kebesaran dia. Yang mana yang utamanya semuanya Allah SWT.
dengan izin Allah, dengan peraturan Allah dan dengan pemberian dan pengurusan dan tajalli daripada kebesaran Allah SWT, kita nak esakan Allah SWT sebagaimana Allah SWT mengesakan dirinya sendiri. Kita nak mentauhidkan Allah SWT, makrifat, nak kenal diri dan kenal Allah SWT sehingga sampai ke peringkat ma'rifatullah, awaludin ma'rifatullah, sebelum lagi daripada syariat dan sebagainya, yang mana kita dah ada syariat sikit sebanyak tu. Jadi kita nak mantapkan lagi dengan ilmu tauhid ini. Macam mana Ustaz pesankan tadi ni, dari segi niat tu Masya Allah, kita dah kadang-kadang kita dah rasa macam-macam lah kita niat, kita lafaz dan sebagainya, nawaitu, kita usolli dan sebagainya tu. Jadi niat ni kita kata nawaitu lah selalunya. Yang mana dalam satu hadis Nabi SAW, baginda Rasulullah SAW beritahu innamal a'malu binniyat tu wa innamal likulli imri'in ma nawa, atau kama qala Rasulullah SAW. Setiap amal tu bermula dengan niat, dan setiap perkara itu adalah tergantung kepada apa yang kita niatkan. Jadi itulah niat ni kita nak usaha, kita nak belajar lintahkan. Kita bukan dari segi kata-kata ataupun dari segi lafaz, tapi lintasan ataupun rasa. Yang mana yang tu lah yang utama yang kita nak niatkan. Kita nak nawaitukan, nak betulkan hati dan keyakinan kita bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu pun kita nak minta Allah SWT yang membetulkan. Kita tak mampu dan tak berupaya dan tak dapat membetulkan, memperbaiki dan nak meluruskan niat kita sendiri kecuali dengan kehendak kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah itulah sedikit daripada saya. Semoga Allah SWT kurniakanlah hidayah taufiknya supaya kita semua dipilih dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Macam mana Ustaz sangat-sangat kita kata beremosi lah tadi ni, Masya Allah, supaya semua umat Nabi Muhammad SAW ini mentauhidkan Allah SWT, mengesahkan Allah SWT, membuangkan kekurangan diri, meniadakan diri kita di sisi Allah SWT, sebagaimana Allah SWT mengesahkan dirinya sendiri, supaya kita semua selamat di sisi Allah SWT, seluruh umat Nabi Muhammad SAW sehinggalah kali kiamat insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat inayah pada pagi yang mulia ini, hari Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, dapatlah kita bersama-sama berkumpul menjadikan rumah zawiyah atau ayah ini disinari dengan cahaya nur bagi menerangi seluruh alam ini, untuk sama-sama kita mengenal diri, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Auza'i selaku tuan rumah, sentiasa menyokong kami, sentiasa bersama-sama menjadikan majlis ini, menyokong majlis ini, termasuk dengan arwah isteri beliau menyokong bersama-sama dalam membentuk zawiyah atau ayah ni menjadikan satu majlis membesarkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Mohon kita pada pagi ini sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya yang dikatakan warzuqnil fana anni, ya Allah, kami tidak berdaya, ya Allah. Apa yang dikatakan oleh Ustaz Aziz tadi, kita sentiasa nak kena betul-betul membuangkan betul-betul keakuan diri. Sebenarnya memang hari-hari dia akan datang keakuan diri ni, tapi kita benar-benar duduk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sentiasa mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, menampakkan Allah Taala akan nampakkan al-mukasyafa ghaibul fuqarah, keakuan diri kita tu. Jadi kita duduk dengan dia tu, maknanya keleburan tu Allah Taala akan leburkan di situ, dengan tangan kekuasaan dia tadi tu. Jadi kita kena benar-benar mencari yang dikatakan la ilaha illallah ni, membedah siasat. Membedah siasat. Saya dapat perkataan membedah siasat tu daripada perkataan Ustaz Aziz dan semua sekali. Kalau kita tahu bedah siasat tu, postmortem tu apa dia, kan? Postmortem tu apa dia? Seorang mayat, seorang jenazah, aksiden, seperti arwah kakak saya, di postmortem, di bedah siasat, dalam tu ada apa? Ataupun orang yang ditembak mati oleh peluru apa ke, di postmortem ada peluru kat dalam tu.
Kalau tak, dia takkan nampak kalau pada zahiriah tu dia takkan nampak apa kat dalam tu. Itu maksudnya postmortem pada zahiriah. Jadi bila Ustaz Aziz beritahu postmortem berdasiasat, apa tu la ilaha illallah, di dalaman tu kena berdasiasat. Apa tu la ilaha illallah? La tu maksudnya menafikan keakuan diri kita. Keakuan ni, tanggalkan keakuan diri kita ni. Itu maksud dia. Yang sebenar-benar tu kita nak kena buang, menafikan betul-betul keakuan diri kita. Pada hari-hari kita merisaukan. Risau semalam Haji Mokhtar beritahu saya, kita ni kena yalah, kita nak buang ni susah kan. Saya pun sama-sama kita bermuzakarah, memang hari-hari kita kena berisaukan dalam diri kita. Kita tak dirisaukan yang lain-lain, tapi kita risaukan ni, ada keakuan diri kita risau sangat. Macam mana aku nak mengesahkan Allah, ya Allah? Macam mana aku nak mengesahkan Kau, ya Allah? Macam mana aku nak membesarkan Kau, ya Allah? Tu keadaan yang sebenarnya. Itu nak menanggalkan, membuang keakuan diri itu memang betul cukup payah. Tapi kita masuk betul-betul medan perang ni. Medan perang dalaman ni, hawa nafsu, keakuan diri kita. Kita mengakukan aku tu, tu kita nak betul-betul. Kita sentiasa buat. Kita sentiasa buat hari-hari bersama dengan orang-orang soleh, bersama-sama dengan guru mursyid, bersama-sama dengan orang-orang yang menceritakan tentang kenal diri, kenal Allah. Bersama-sama beliau tu mendapatkan kita yang dikatakan gelombang-gelombang yang dikatakan gelombang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana saya pergi semalam, saya ziarah di rumah dan maqam Haji Abdullah di Golok, Sungai Golok. Saya baru sampai kat depan rumah je saya dah rasa sebab keluarga tu adalah keluarga yang sentiasa mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bawa benda ni. Dialah guru mursyid, dialah keluarga dia disampaikan. Jadi benda tu, gelombang tu sampai keluarga dia tu pun dah jadi macam, kita dah rasa macam terlalu dekat dah. Itu yang dapat saya ceritakan dengan Mak Long dia semalam. Saya cakap itu yang sebenarnya, walaupun keluarga tu dihina, dicaci, dikata sesat, tapi dia tetap jalan terus. Yang daripada luar kampung tu memang tak boleh terima, tapi yang kat luar tu pula yang masuk situ. Ramai orang yang masuk situ. Orang kampung pun lagi pelik. Jangan pelik di situ. Jadi maksudnya gitu. Orang yang saya pun bila dia cerita dia dihina, saya rasa dia cakap macam tu, saya rasa lagi bersemangat. Sebab orang-orang yang disisih oleh orang kampung, disisih oleh orang-orang luar, itulah yang Rasulullah beritahu. Beruntung orang-orang yang dianggap asing. Betul. Itu yang betul. Beruntung orang-orang yang dianggap asing. Apabila dihina dia, tak apa. Kita lah golongan yang sedikit tu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita bersama-sama lah, kita teruskan perjalanan ni. Saya pun tak mampu dah. Saya pun tak mampu nak berjalan terus ni. Tapi itulah saya harapkan Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan pembimbing rohani, bersama-sama kita berjalan. Saya pun tak mampu dah. Saya tak mampu. Nak berjalan pun tak mampu dah. Kalau jalan jauh tu, berjalan jauh ke Thailand tu pun saya tak mampu dah. Tapi Engkau lah, ya Allah. Aku tak mampu. Kau nak bawa aku ke mana-mana, Engkau, ya Allah. Macam inilah kita nak jalankan terus kehidupan kita ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menghilangkan keakuan ini. Kita memang tak mampu. Tapi itu kita harapkan, khauf wal ju', takut, dan mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Engkau boleh bimbing hati aku kepada Allah. Bawa hati aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong aku, ya Allah. Tolong temukan aku dengan guru mursyid seperti Ustaz Zain cakap tadi. Temukan, ya Allah, dengan guru mursyid. Melalui apa pun kita solat istikharah ni dah terlalu hampir kan. Kita dah tak tahu nak buat apa dah sekarang ni. Kalau kita lalai leka, tak sedar, susah kita. Kita terikut dengan sampai ke lubang biawak pun. Termasuk ke dalam lubang tu. Jadi macam mana kegelapan tu yang kita nak disinari dengan apa? Pancaran nur cahaya tu, inilah jalannya. Mengenal diri, mengenal Allah, membedah siasat dalaman la ilaha illallah tu. Menafikan segala keakuan diri kita. Gerak kita nak sampai sini tadi. Kalau saya daripada Taman Melati tadi, gerak kereta tadi tu pun kita tak rasa itu gerak kita. Kalau kita daripada mana, tak kisahlah daripada Matin ke, daripada mana ke, kalau daripada Malau ke, kita tak rasa itu gerak kita. Habis itu gerak siapa? Itulah gerak Allah. Yang nak menafikan betul-betul keakuan yang kita perjalanan kita tu. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Allah Taala yang memperjalankan diri kita ni ke sini. Itu yang kita nak amaliahkan dalam kehidupan harian kita. Pagi, petang, siang, malam. Kita nak makan nasi pun, saya cakap itu. Nak makan nasi tu, nama tu nasi, N-A-S-I. Nafikan nama tu. Nafikan nama tu. Nasi tu nafikan. Bukan diri kita je. Nasi mana? Habis tu nasi tu mentajalikan. Kalau nasi tu mentajalikan diri esa. Dia yang esa. Jadi kita makan tu dalam keadaan
Makan tu dalam keadaan mengesakan Allah. Dah jadi darah daging kita, bawa kepada mengesakan Allah. Itu yang kita nak. Daripada segi makanan, dari segi apa semua, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. Yang kita nak amaliahkan dalam kehidupan harian kita ni. Sentiasa kita berfikir sejenak, lebih bagus, lebih baik daripada beribadah setahun tu kan. Inilah dia. Inilah dia dikatakan Ustaz Aziz tadi, geliga. Geliga. Dalam diri kita ni semua ada sirullah Nur Muhammad. Dalam diri kita ni semua ada. Kalau kita kenal siapa penjaga kat dalam tu, geliga dalam tu kita dapat Allah, untung dia. Dia kenal Nur Muhammad tu. Nur Muhammad tu apa? Kenderaan membawa kita kepada mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengagung Allah Taala. Diri dia je. 4,000 tahun dahulu tak ada kita, dia je. Itulah kita nak capai yang sebenar-benar keasyikan tu yang tu. InsyaAllah sama-sama kita amaliahkan dalam kehidupan harian kita, yang seperti mana yang dikatakan kasyaf tu, yang sebelum-sebelum ni kasyaf al-mukasyafah ghaibul fuqarah. Fakir kita tak ada apa, insya-Allah Allah Taala akan mengungkapkan perkara-perkara ghaib yang ke depan kita ni macam mana, kita nak mengisahkan Allah tu macam mana, kita nak menafikan keakuan diri kita macam mana, Allah Taala akan buka insya-Allah. Janji kita kena fakir diri kita. Fakir tu tak ada apa diri kita, menafikan betul-betul keakuan diri kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanahu wa ta'ala, kelimpahan kurniaan Allah tadi, apa yang diucapkan oleh Ustaz Auza'i Al-Masri, Pak Lang, Syekh Latif, itu semua daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, daripada kalimat-kalimat Rabbi. Yang tak lain, apa yang diserukan adalah mengajakkan kita sama-sama mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri. Keikhlasan tu yang tadi, yang murni, yang betul-betul demi cinta kasih sayang yang diucapkan tu masuk ke rohaniah orang yang mendengar. Hingga kan menjadikan zadathum imanau, hingga kan menjadikan Allah memberikan langsung live terus zadathum imanau, sebabkan bila ketidakadaan diri, keakuan diri dalam menyampaikan, maka yang datang benar-benar daripada Allah, pasti yang masuk tu pun adalah untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk tembus tanpa mencederakan, tetapi mendatangkan rasa zuk, merasa kemanisan kita dengar perkataan-perkataan tadi daripada Al-Fadil Ustaz Auza'i, Pak Lang, Syekh Latif, masuk ke rongga-rongga halus rohaniah kita, tembus hingga bergetar hati kita menginginkan kepada Allah, menyintai Allah, rasa rindu, rasa asyik. Jadi tidak ada rasa kepenatan, tidak ada rasa lelah, malahan bertambah rasa syok, malahan bertambah rasa bersemangat untuk mengingat Allah. Bertambah lagi rasa zadathum imana, Allah bagi setelah dah ada keimanan yang Allah masukkan, Allah masukkan lagi. Mana tak puas gitu, best lagi mengesakan Allah, lagi best, lagi zuk. Tak tahu nak cakap lah dia punya sedap dia tu. Jadi itu yang nak dibagi tahu, bukan kekerasan, bukan emosi, tetapi itu nak dibagi, itu nak kena ada sidda walal kufar baru dia masuk. Bila dia masuk tu kita puas hati lah. Masuk ke rongga-rongga perohanian yang mendengar YouTube atau siapa yang hadir, masuk bertambah zuk, bertambah sedap dengan Allah Subhanahu Wa Taala hingga lebur. Syok lah hingga lebur. Itu yang tak dapat nak diucapkan oleh Nabi Musa apabila Nabi Musa lebur. Tak dapat diucapkan oleh Rasulullah apabila dia dengan Allah di Sidratul Muntaha, di mana tak ada siapa boleh masuk, hanya Rasulullah dipanggil, lebur di situ, lebih rapat seperti dua anak panah, dan rapat lagi mana tak ada. Dia punya syok, tak tahu nak cakap Rasulullah sampai tak dapat nak ucapkan sampai wa amma bi ni'mati rabbika. Dia kata nikmatnya tadi dengan Allah SWT, sampai Allah Ta'ala kata sampaikan punya sedap tu tadi. Sebab memang kalau dah sedap dengan Allah Ta'ala tadi, zuk ni dengan Allah, sampai kita tak sedap, kita ni disuruh cakap, disuruh jadikan penyuluh rahmatan lil
alamin, sampai jadi begitu sekali lah Rasulullah tu. Lagi gila orang yang telah difanakan, dileburkan oleh Allah, dalam keadaan zuk tu tadi, dalam zuk nikmat tu dengan Allah lebur, waktu itulah dia akan sampaikan. Begitulah tadi kesucian dia nama tadi, tak ada keakuan diri. Ya, dari mudah-mudahan dia apa yang kita dapati ni hari semuanya daripada Allah, zadat hum imanau, tambahan iman yang mana yang Allah berikan kepada kita, Allah tambahi tak jemu-jemu Allah tu bersifat daim berterusan, tak jemu-jemu dia memuji diri dia berjuta-juta tahun sampai bila-bila pun. Jadi kita akan mendapati gitu, tak jemu-jemu juga kita asyik kepada Allah, lebur diri kita. Alhamdulillah, inilah yang dikatakan kurniaan yang paling besar dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi Muhammad SAW hendakkan supaya semua umatnya memiliki Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup setiap hidupnya. Itu yang paling mustahak daripada segala syurga yang ada, insya-Allah. Saya sudahi. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaflah ada kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan, ada rasa keakuan diri. Wa afu minkum. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Sallallahu